Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada Rasul. Minggu lepas juga kita dah belajar tentang beriman kepada Rasul, betul kan? Okey. Tapi minggu ni kita akan buat sambungan lah. Sambungan beriman kepada Rasul. Jadinya kita akan tengok satu-satu dulu. Seperti biasalah, Ustaz akan ulang semula. Apa yang kita dah belajar, Ustaz akan ulang semula. Supaya dia akan lebih ingat kepada kita kan. Diri kita akan lebih ingat lah. Alright. Mula-mula Ustaz nak tanya dulu. Rasul ni siapa? Okey. Rasul ni adalah utusan Allah yang diberikan wahyu supaya wahyu tu disampaikan kat kita lah. Contohnya, Ustaz bagi Nabi Muhammad lah. Nabi Muhammad, Allah utuskan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Dan kemudian Allah berikan Nabi Muhammad wahyunya, contohnya Al-Quran lah. Allah bagi wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad sampaikan kat kita. Itu antara contohnya lah. Okey, hari ini tajuk kita beriman kepada Rasul. Kita tengok satu-satu. Okey, pengertian beriman kepada Rasul ialah percaya bahawa Rasul adalah seorang lelaki yang mulia dan yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia dan jin. Okey. Ustaz percaya minggu lepas kita dah belajar dah. Jadi Ustaz akan ulang lagi. Ulang sampailah dia melekat dekat kita punya daya pemikiran lah, kita punya minda, kita punya otak ni supaya dia melekat terus. Okey. Ustaz terang satu-satu. Rasul ni mestilah seorang lelaki. Ingat, Rasul ni mestilah seorang lelaki. Tak boleh perempuan. Dia mestilah seorang lelaki yang mulia, yang akhlaknya baik. Mulia tu akhlaknya baik lah. Maksudnya Nabi tu adalah seorang lelaki yang akhlaknya mulia. Tak bolehlah Nabi tu seorang lelaki yang akhlaknya buruk. Okey, kerja merompak, mencuri, bohong orang, tak bolehlah. Nabi tu mestilah akhlaknya sangat-sangat mulia dan yang diutus oleh Allah. Okey, Nabi ni dia telah diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Okey, untuk sampaikan wahyu kepada siapa? Kepada umat manusia dan jin. Ingat, Rasul ni lelaki, akhlaknya baik, diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Kepada manusia dan kepada jin. Okey. Ustaz, kenapa kepada manusia dan kepada jin, Ustaz? Right, tugas Rasul mestilah menyampaikan wahyu kepada manusia dan kepada jin. Kenapa? Sebab manusia ni adalah orang yang selalu lalai lah kan. Dan manusia juga ada yang bukan beragama Islam. Dan juga golongan jin juga ada yang bukan beragama Islam. Jadinya, Ustaz, kenapa malaikat tak ada, Ustaz? Sebab malaikat adalah makhluk yang amat patuh kepada Allah. Sebabnya kalau kita tengok waktu Allah suruh malaikat dan jin supaya mengikut arahan Allah, supaya tunduk kepada manusia, malaikat ikut. Akan tetapi jin tak ikut. Okey? Jin tak patuh kepada arahan Allah dan Allah utuskan jin untuk turun ke muka bumi untuk menyesatkan umat manusia. Okey? Jadinya jin ni dia ada yang Islam dan ada yang bukan Islam. Jadinya Rasul ni tugas dia sampaikan wahyu yang Allah bagi kepada manusia dan kepada jin. Okey, supaya manusia tu beriman kepada Allah, supaya jin tu beriman kepada Allah. Okey. Itulah pengertian beriman kepada Rasul. Mudah saja. Okey, kita tengok yang seterusnya. Hukum. Tu ada ustaz tu tengah mengajar tu. Tengok dia pegang apa tu? Pegang rotan ustaz ni. Tapi senyum. Ustaz ni baik lah kan. Pegang rotan tapi dia senyum. Sebab apa? Sebab dia tunjuk je. Alright. Hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Ingat, hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Kenapa, Ustaz? Sebabnya, beriman kepada Rasul tu adalah percaya dan beriman kepada Rasul tu adalah salah satu rukun iman. Nanti kita tengok ada dalil Al-Quran yang mengatakan bahawa kewajipan bagi kita mempercayai bahawa wujudnya Rasul. Yang kedua,
Siapa yang tidak beriman kepada Rasul tu adalah kafir. Tengok yang nombor 2 ni. Betul Ustaz. Siapa yang tidak beriman kepada Rasul adalah kafir. Betul. Sebab apa? Orang yang tidak beriman kepada rukun-rukun iman, dia tidak mempercayai kepada rukun-rukun iman, bermaksud dia bukanlah orang Islam. Dia adalah orang yang kafir. Okey. Yang seterusnya. Inilah Ustaz cakap tadi dalil. Okey. Dalil ni dalam surah Al-Baqarah berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Okey, dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Ni bukan orang yang bagi tahu. Ni ada dalam Al-Quran. Kalau ada dalam Al-Quran, maksud penting. Ingat? Penting. Sangat-sangat penting. Maksudnya apa? Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Dan juga orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Cakap apa ni? Cakap Rasulullah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Rasulullah dia beriman kepada apa yang Allah bagi kepada Rasul. Okey? Allah cakap beriman kepada Allah. Rasulullah beriman kepada Allah. Okey? Dan juga orang-orang beriman semuanya beriman kepada Allah. Okey? Orang yang beriman semua beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya. Orang yang beriman wajib beriman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Ini ada dalam Al-Quran. Jadi apabila ada dalam Al-Quran bermaksud wajiblah kita mempercayai ataupun beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab dan kepada rasul-rasulnya. Tengok ada rasul-rasulnya. Jadinya wajib kita beriman dan mempercayai bahawa rasul tu adalah utusan Allah, okey, yang diberikan tugas supaya menyampaikan wahyu. Okey. Yang seterusnya, pengertian Rasul dan perbezaan Nabi dan Rasul. Barulah kita akan tengok sebenarnya tajuk yang penting pada hari ini yang kita nak belajar adalah apa beza Nabi dengan Rasul. Okey? Kat dalam ni ada perbualan antara ibu dan anak. Anak dia cakap, "Assalamualaikum ibu, boleh saya tanya apakah erti Nabi?" "Waalaikumsalam anakku, erti Nabi ialah lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima wahyu untuk dirinya sahaja dan meneruskan syariat yang sedia ada." Apa maksudnya tu? Nabi ni dia lelaki lah. Ustaz dah cakap. Rasul lelaki, Nabi lelaki. Okey? Nabi dan Rasul ni semua Rasul adalah Nabi, akan tetapi semua Nabi bukan semuanya Rasul. Okey? Okey. Erti Nabi ialah tadi dia cakap apa? Lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah menerima wahyu untuk dirinya. Ingat, wahyu kalau Nabi dia dapat wahyu untuk dirinya je dan meneruskan syariat yang sedia ada sahaja. Dia akan teruskan syariat yang sedia ada. Jalan yang betul dia akan teruskan sendiri. Tetapi Rasul pula, dia cakap ni, anak tanya, apakah pula erti Rasul ibu? Rasul ialah lelaki merdeka yang dipilih oleh Allah yang menerima wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Beza ni Rasul. Okey, ingat ini kita nak belajar apa beza Nabi dengan Rasul. Rasul ni lelaki juga. Nabi lelaki, Rasul lelaki juga. Tetapi Nabi dapat wahyu untuk dirinya sahaja dan meneruskan syariat yang sedia ada. Tetapi Rasul ni dia dapat wahyu tapi dia kena sampaikan kepada umatnya, sampaikan dekat orang lain. Ingat, Nabi dapat untuk diri dia dapat wahyu tapi untuk dirinya dan meneruskan syariat yang sedia ada saja. Tapi Rasul pula dia dapat wahyu tapi dia kena sampaikan kepada umatnya, kena sampaikan dekat orang lain lah maksudnya.